kecederaan. Antaranya Lizzie Jia, Sung Juven dan juga Liu Darren. Kung Fu yang perlu dipertingkatkan lagi. Tapi saya percaya dengan latihan bersama dengan pemain 7 tahun, bermain sepenuh masa. Dan kita lihat menewaskan Lim Chong King di game ataupun match yang perlawanan pertama pada hari ini. Permainan round robin itu aksi terakhir dalam perseorangan lelaki. Dan nampaknya sebenarnya bagi Ziyong punya peluang untuk menjadi leader of the group. Lalu mara ke peringkat akhir jika Ziyong menewaskan Adi Soleh 2-0. Perlawanan round robin ni sebenarnya amat interesting lah sebab dia mengikut mata, dan kalau menang satu perlawanan dapat satu mata. Tapi katakan persamaan dengan opponent yang lain, I ada 3 mata, you ada 3, dan dia akan kira balik melalui e-game. Itulah yang ingin kita lihat dari Ideal. Peluang je melakukan pukulan smash ataupun drive shot untuk memberi tekanan kepada Ziyong. Oh, kedengaran umpire mengatakan fault. Kita lihat dari Ideal apa yang berlaku di sana. Mungkin Aidil merasakan fault untuk Ziyong sebenarnya. Tapi sebaliknya pula. Sebab tu dia kata, apa yang berlaku? Apapun 12-6 diikuti smash kencang Ideal. Bagus. Kita lihat dia meningkatkan sedikit tempo. Nyata membuahkan. Bahagian belakang. Cantik kali ini. Jelas Ideal menunggu saja peluang terbuka. Rally agak panjang. Selalunya juga berlaku dalam badminton. Cantik kali ini. Permainan cross dijaring oleh Adi Soleh memerangkap Ziyong. Dah pun beberapa mata dicuri oleh Adi Soleh. Tapi bagi Ziyong, dia dah leading dah banyak mata yang agak jauh, tapi masih sukar dapat 1 poin tu. Dari segi psikologi, apa yang perlu Ziyong buat ni? Dia sebenarnya harus tenang. Jangan terlalu untuk maksud saya terburu-buru untuk menamatkan permainan. Semuanya dapat diambil oleh Ideal. Cool saja. Kita lihat setakat ini. Cantik. Kita dapat lihat di sini bagaimana Cantik net shot, lifting. Cantik. Dengan tenang. Sudah pun 4-5 mata dikumpul oleh
Aidil Soleh. Bagi Ziyong, dia yang bekerja keras tapi mata diperolehi oleh Aidil Soleh. Kalau dilihat dari segi pergerakan Ziyong, beliau kalau dilihat pergerakan beliau agak keras. Dari segi footwork beliau berbanding dengan ID yang lebih tenang, lebih smooth pergerakan terutama di bahagian kaki. Ya. Oleh itu footwork amat penting dalam sukan badminton dan Roslyn pun coach budak-budak kecil kan, 6-7 tahun. Saya rasa asas footwork, lunges semua kena bagus di peringkat awal. 19-20. Ziyong masih menunggu. Lama dia tunggu nak tukar 20 ke angka 21. Dapat ke tak dapat kita tak tahu. Akhirnya. Dah lama menunggu. Akhirnya. Terkandas. Ingin menukar sedikit tempo permainan. Committed lah. Jadi tabik lah kepada parents yang ikut anak-anak pergi junior circuit semua sampai 8 jam 10 jam dekat badminton court. Ada yang berdebar-debar tengok anak dia main game. Itulah Karina parents ya. Want the best for the children. Overhead smash, ingin melakukan follow up tercepat namun tidak menjadi. Kita lihat di depan untuk menyaksikan separuh akhir bergulaki nanti. Mudah. Sedikit saja kita lihat kurang seimbang tak ada berapa balance di depan tu, jadi quality shot pun tak cantik sangat. Kena pula. Dia jawab sekali lagi. Dia sudah dapat membaca tolakan yang dilakukan oleh Aidil Soleh. Ke akhir juga semakin terang. Lagi pukulan cross. Smash yang dilakukan oleh Ziyong. Pemain ni memang attacking player saya lihat. Sejak hari pertama kejohanan sampai sekarang saya perhatikan itulah X factor Ng Ziyong. Kemungkinan seperti yang dikatakan oleh Roslyn perlu improve dari segi footwork supaya straight smash. Dari segi angle agak sukar buat Aidil Soleh. Walaupun satu langkah menjangkau ke arah kanan, tapi itulah kepantasan smash Ng Ziyong. (19-14). Kalau dilihat situasi Ziyong sekarang agak kepenatan dia. Ya, sudah pasti mereka sudah pun bermain setiap hari. Ada kalanya bermain 2 kali sehari. Bagi Ziyong, beliau sebenarnya bermain, ini adalah match ke-7. Sebenarnya dalam ke-7 match tu, satu match dia tak main lah sebab Lee Zijia walk over kan. 15-19.
Dalam kejuaraan ni hanya bergu lelaki saja dibagikan 2 grup, yang lain semua dalam satu grup. Okay, here we go again. Kita akan lihat sama ada Aidil akan mencuri satu mata untuk mendekati Ziyong. Oh, cukup baik. Terus mematikan shuttle secepat mungkin. Kalau dilihat, Aidil Soleh ada kelebihan sebegini untuk mendapatkan mata, tetapi apabila melihat perlawanan ini, beliau lebih banyak bermain secara open game, seolah-olah memberi peluang kepada Ziyang untuk melakukan serangan. 18-19. Ziyong macam, okay, what do I do now? Kadang-kadang kepala tu pun dah blank sikit kadang-kadang sebab bila dah penat kan. Tapi tu yang membezakan champion dengan the rest lah. Sebab champion kalau penat pun dia still calm dan boleh berfikir. Okay, peluang ya. Akhirnya mata ke-19 berubah ke mata ke-20 buat Ziyong untuk mendapat match point. Satu lagi kesilapan segelintir pemain apabila melihat pihak lawan sudah hampir di mata penamat, di situlah baru nampak bersungguh nak main. Itu dah lambat tu. Kadang-kadang saya pun terfikir juga kenapa jadi macam tu. Jadi kena strategi tu kena lebih awal lah. Ya, sepatutnya dari awal lagi dah bersungguh. Jangan sampai di penghujung baru nak bersungguh. Cukup baik tindakan daripada Ziyong, meluru terus ke arah Aidil Soleh dan akhirnya menutup game 21-18. Jadi tahniah kepada Ziyong dan peluang untuk mara ke final sememangnya cerah kerana kita perlu menunggu perlawanan Leong Junhao menentang Lim Chong King baru kita tahu siapa top 2 untuk mara ke final.